Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera semua 6BK3. So hari ini kita akan pergi kepada satu subtopik baru di bawah Perlembagaan Malaysia. Okey, sebelum ini dalam pelajaran yang lepas kita dah lihat topik ini ya dalam slide saya, iaitu 2.1 Perlembagaan secara umum ya. Kita dah lihat bahawa perlembagaan itu adalah undang-undang yang tertinggi, sumber undang-undang tertinggi, panduan kepada pemerintah bagaimana untuk memerintah ya, jaminan kepada rakyat ya dari segi kesejahteraan dan keselamatan ya. Kemudian ianya merupakan undang-undang yang bertulis, mempunyai ciri-ciri keluhuran, ketertinggian di mana jika ada undang-undang yang digubal mengatasi perlembagaan, ianya akan terbatal secara automatik. Itu maksudnya ketertinggian ya. Boleh rujuk pada YouTube saya yang lepas ya. Kemudian boleh dipindah. Hari ni kita nak tengok yang ni ya. Bahawa perlembagaan itu bukan sesuatu yang permanent ya. Ianya boleh dipindah tetapi bersebab ya dan ada tujuan ya. Dia bergantung kepada situasi negara pada masa itu. Adakah ianya boleh dipindah? Jawapannya boleh jika bersebab ya. Okey. So hari ini kita akan lihat yang ini yang saya gariskan berkaitan dengan pindaan perlembagaan. Okey. 2.3 pindaan perlembagaan. Okey. Perlembagaan boleh dipindah. Okey, perlembagaan boleh dipindah. Okey, melalui kaedah pindaan yang pertama. Okey, kaedah pindaan yang pertama iaitu mendapat majoriti biasa. Apa maksud majoriti biasa? Majoriti biasa ni maksudnya adalah majoriti mudah. Majoriti mudah. Ya. Apa majoriti mudah? Katakanlah ahli Dewan Parlimen ada 50 orang. Ya. Bersidang dalam satu masa ada 50 orang dan majoriti mudah untuk mendapat kelulusan pindaan apabila yang bersetuju untuk meminda perlembagaan ada 26 orang ya, 26 per 50 bermakna ada lebih satu daripada separuh daripada ahli parlimen yang hadir. Itu maksudnya majoriti biasa atau majoriti mudah. Okey? Okey, itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, mendapat majoriti 2/3 undian. Okey, mendapat majoriti 2/3 undian. Apa maksudnya dekat sini? Okey, contoh, jumlah ahli Dewan ada 222 orang. Okey, 222 orang. Okey, kita nak 2/3 dari 222 orang. Berapa orang? Cuba kira. 223, 2/3 dari 222 orang. Berapa jumlah yang membolehkan satu perlembagaan dipindah? Siapa ada jawapan? Putri Dayana. Apa jawapan di sini? 2/3 dari 222. 222 ni adalah ahli Dewan Parlimen yang hadir. Kalau kita nak mendapat kelulusan pindaan perlembagaan, kita kena ada 2/3 daripada 222 orang ahli parlimen yang hadir. So berapa orang kena ada? Berapa orang kena bersetuju? 148. Siapa jawab 148? Kalisha ya? Ya. Bagus, 148. Jawapannya ialah 148. Bermaksud 148 orang bersetuju daripada 222 orang ahli parlimen yang hadir. Barulah boleh perlembagaan dipindah. Okey, ni yang kedua. Okey, ni yang pertama. Dan ini sekarang kita pergi kepada yang ketiga.
Okey, yang ketiga. Yang ketiga, pindaan boleh dipinda apabila mendapat majoriti 2/3 dan perkenan Majlis Raja-Raja Melayu. Okey, Majlis Raja-Raja Melayu. Mendapat majoriti 2/3, contoh yang ni kan, 222 ahli parlimen, 148 hadir dan bersetuju dan plus dengan perkenan Majlis Raja-Raja Melayu. Okey, ada isu dia yang kita boleh tengok dalam buku teks. Siapa yang ada buku teks LP, muka surat 19, ya, muka surat 19. Okey, antara hal-hal yang termaktub dalam perlembagaan yang berada yang boleh dipinda di bawah pindaan yang ketiga, iaitu majoriti 2/3 dan perkenan Majlis Raja-Raja adalah antaranya isu belanjawan negara, isu belanjawan negara, ya, isu peruntukan tambahan, isu undang-undang jenayah. Itu antara perkara yang boleh yang menjadi contohlah kan, contoh isu atau perkara yang boleh dipinda menggunakan kaedah ketiga, iaitu majoriti 2/3 dan perkenan Majlis Raja-Raja Melayu. Okey, itu yang ketiga. Kemudian pindaan yang keempat, kaedah yang keempat adalah majoriti 2/3 dan persekutuan yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Sarawak, yang di-Pertua Negeri Sabah dan Sarawak. Kenapa perlu mendapat persetujuan yang di-Pertua Negeri Sabah dan Sarawak? Kerana Sabah dan Sarawak adalah berada di bawah bidang kuasa yang di-Pertua Negeri. Ya, mereka tak ada raja kan? Tak ada raja kan? Jadi perlu mendapat 2/3 dan juga persetujuan yang di-Pertua Negeri Sabah dan Sarawak. Apa contohnya? Antaranya kepentingan sah kaum-kaum lain. Okey, ini di bawah yang keempat tadi. 1, 2, 3, 4. Okey, antara perkara lain adalah isu kedudukan bahasa kebangsaan. Okey, perkara lain juga berkaitan dengan kepentingan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Ianya, kesimpulannya yang ini, perkara yang keempat ini, 1, 2, 3, 4 ni, dia berkaitan dengan Sabah dan Sarawak. Jadi walaupun ada majoriti 2/3, ianya juga perlulah mendapatkan persetujuan daripada yang di-Pertua Negeri Sabah dan Sarawak. Okay? Alright. Dan yang kelima, okay, ini 1, 2, 3, 4 yang kelima. Pindaan yang kelima boleh dilakukan yang melibatkan perisytiharan darurat. Contoh, apa yang berlaku sekarang ni masa pandemik COVID-19 kan? Perdana Menteri telah membuat pengisytiharan darurat, ya, dengan perkenan yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 150. Apa tujuan darurat disiarkan? Untuk menangani masalah bencana, musibah yang melanda satu negara. Kalau bencana atau musibah tu melanda Selangor sahaja atau beberapa buah negeri sahaja, pengisytiharan darurat tidak boleh dilakukan di bawah perkara 150 perlembagaan. Ya, darurat hanya boleh diisytiharkan apabila ianya melibatkan seluruh negara dan mengancam keselamatan rakyat, kesejahteraan rakyat. Ya, contohnya melibatkan banyak kematian. Ya, apa yang berlaku pandemik COVID-19 kan? Semalam je 370 orang telah meninggal dunia, ya, kesan daripada pandemik COVID-19. Jadi ianya wajar untuk diisytiharkan darurat supaya kerajaan boleh menangani masalah tersebut dengan lebih berkesan, ya. Okey, sekarang kita lihat seterusnya tentang peruntukan utama perlembagaan. Okey, agama Islam pertama. Ini adalah peruntukan utama yang awak kena tahu, kena hafal, ya. Apa? Bila kita bercakap tentang agama Islam sebagai agama rasmi, ianya termasuk dalam perkara 3/1. Ya? Kena ingat ni, perkara 3/1 adalah berkaitan dengan agama Islam sebagai agama rasmi.
kerajaan negara Malaysia. Okey, namun begitu, ada perkataan je situ kan, namun begitu agama lain boleh diamalkan. Itu maksud dia. Walaupun agama Islam agama rasmi, tetapi agama lain boleh diamalkan. Itu yang kita kata keunikan kerajaan Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum berbilang bangsa dan agama. Ya. Bila kita bercakap tentang agama Islam sebagai agama rasmi, ada juga tangan-tangan yang jahat ya, mengatakan bahawa kenapa pula agama Islam menjadi agama rasmi, bukan agama lain. Ya. Jadi kalau orang bertanya, untuk menjawab soalan-soalan jahat macam ni ya, kita kena belajar sejarah. Kita kena kembali kepada sejarah. Ya. Kalau kita lihat zaman Kesultanan Melayu Melaka, ya, Sultan yang pertama, ya, Raja Parameswara ya, telah memeluk agama Islam sejak abad ke-14 lagi. Dan kalau kata tinjau pula zaman sebelum Kesultanan Melayu Melaka, kita tengok kerajaan tua, kerajaan-kerajaan tua yang ada pada masa itu abad ke-13, kita tengok kerajaan Kedah tua, kerajaan Pan Cehtu ya, kerajaan Sriwijaya pada masa itu yang telah wujud ya. Kerajaan-kerajaan itu adalah kerajaan yang terletak di kawasan tepi pelabuhan. Kerajaan yang mengamalkan ekonomi maritim ya, termasuk perdagangan. Jadi kerajaan ini juga mula mendapat Islam ya melalui Kedah. Pada masa itu Kedah menjadi pusat penyebaran agama Islam setelah Syekh Arabi mengislamkan Sultan pertama kerajaan Kedah. Awak boleh baca tu sejarah Kedah ya. Okey, daripada situ Islam berkembang dan penyebaran Islam telah meluas melalui penaklukan, melalui perkahwinan, melalui penyebaran dakwah ya, dalam kalangan negeri-negeri lain di Tanah Melayu dan juga Asia Tenggara di bawah pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Ya. Jadi kalau orang tanya kenapa? Jawapannya kembali kepada sejarah bahawa agama Islam tu telah lama menapak di Tanah Melayu. Ya. Dan juga kalau kita lihat majoriti penduduk Tanah Melayu adalah rootsnya adalah orang Melayu. 95% apabila kita bercakap tentang Melayu, ianya tak boleh lari daripada agama Islam. Melayu itu adalah Islam. Islam itu adalah Melayu. Dan bila kita kata Melayu, bukanlah Melayu yang ada di Tanah Melayu ni sahaja, tetapi Melayu dalam lingkungan rantau Nusantara. Ya, apa dia rantau Nusantara? Termasuklah Kepulauan Indonesia, Brunei dan Kalimantan pada masa itu. Ya. Itulah dia yang kita katakan dengan alam Melayu. Okey, yang kedua, kita tengok pula yang ni. Okey, apakah peruntukan yang utama yang pelajar kena ingat untuk perkara kedua, iaitu tentang kewarganegaraan, isu kewarganegaraan. Ianya termaktub dalam perkara 14 hingga 31, kurungan ya, kurungan 14 hingga 31. Perkara 14 hingga 31. Jadi apa yang ada dalam kewarganegaraan? Okey, apa yang ada dalam perlembagaan tentang kewarganegaraan? Antara isu penting yang awak kena belajar dekat sini lah bagaimana seseorang boleh mendapat taraf kewarganegaraan. Ya, bagaimana seseorang boleh mendapat taraf kewarganegaraan ya. Kewarganegaraan Malaysia ada beberapa cara ya, ada 4 cara, antaranya melalui kuat kuasa undang-undang, melalui naturalisasi ya, melalui pendaftaran, melalui kemasukan wilayah ya, semua ada dekat sini. Okey, tetapi antara yang paling ramai menjadi warga negara Malaysia termasuklah kita semua ialah melalui kuat kuasa undang-undang. Contoh dulu, apabila penubuhan Malaysia September 1963, Sabah Sarawak yang pada masa itu belum lagi merdeka mendapat kemerdekaan dan seterusnya menjadi warga negara Malaysia.
siapa yang lahir di tanah Melayu, ibu bapanya orang Melayu juga diiktiraf sebagai warga negara Malaysia untuk kita semua. Ya. Okey. Jadi ada 4 lagi sebenarnya kat sini ni kita akan belajar nanti apabila kita masuk bahagian peruntukan tentang perlembagaan. Yang ni saya sebut secara ringkas saja ya. Okey, yang ketiga tentang hak dan kebebasan asasi. Ya. Termasuk dalam perkara 5 hingga 13. Apa yang dimaksudkan hak dengan kebebasan asasi? Hak dan kebebasan asasi. Contoh, hak untuk memiliki harta. Hak untuk mendapat pendidikan. Okey? Hak untuk apa lagi? Bersuara. Okey? Semua berada di bawah kebebasan asasi. Okey? Okey, seterusnya kedudukan istimewa. Ini penting ni, orang Melayu semua kena tahu. Perkara 153. Dalam perlembagaan memperuntukkan tentang kedudukan istimewa orang Melayu. Dan perkara ini tidak boleh disangkal oleh mana-mana kaum yang ada di tanah Melayu. Okey? Yang katalah ada kaum lain yang menyangkal kenapa orang Melayu mendapat kedudukan istimewa dalam perkara 153 Perlembagaan Malaysia. Ini kalau nak jawab pun kena kembali kepada sejarah. Bagaimana sejarah tanah Melayu ni dulu. Kerajaan Melayu ni dulu. Raja-raja Melayu dulu. Ya. Dan kenapa kita mendapat keistimewaan dalam perkara 153. Ya. Istimewa macam mana? Contoh, saya bagi contoh mudah ya. Kita ada Tanah Rizab Melayu contohnya. Tanah Rizab Melayu. Tanah Rizab Melayu ni hak orang Melayu sahaja. Tidak boleh dipindah milik kepada bangsa asing. Kalau kita nak jual pun kita tak boleh jual kepada bangsa asing. Ianya menjadi hak orang Melayu. Itu kita namakan Tanah Rizab Melayu. Okey? Di bawah kedudukan istimewa orang Melayu. Dan juga kita tengok contohnya lain, kita tengok kota dari segi kemasukan ke universiti, kita tengok kota dari segi pinjaman perumahan, contoh kan. Certain kawasan perumahan dia ada kota untuk kaum Bumiputera, berapa peratus, 10% contohnya. Kota untuk Bumiputera dengan harga yang lebih menarik, harga yang lebih murah. Ya. Ini siapa boleh mempertikaikan? Tidak ada sesiapa boleh mempertikaikan kerana ia menjadi kedudukan istimewa, menjadi hak istimewa orang Melayu dalam perkara 153 Perlembagaan Malaysia. Okey, boleh sampai situ? Yang ini pun sama yang saya bintangkan ni. Ya, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di bawah perkara 152. Okey, di bawah perkara 152 Perlembagaan Malaysia telah menetapkan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan menjadi bahasa pengantar di sekolah kebangsaan. Okey, bila ada orang tanya, kenapa bukan bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris dia ada kedudukan dia iaitu sebagai bahasa pengantar kedua. Okey, di negara kita sebagai bahasa ilmu. Sebab tu kita masih belajar juga bahasa Inggeris, muat dan sebagainya. Kan? Namun begitu, kedudukan bahasa Inggeris tidak boleh mengatasi kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kerana ianya telah termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Okey, dan bila kita bercakap tentang bahasa Melayu di Sabah dan Sarawak, bahasa Melayu ini pada tahun 1960-an bahasa rasmi mereka masih bahasa Inggeris ya. Secara perlahan-perlahan baru ditukar pada bahasa Melayu. Kenapa begitu? Sebab kita kena mengambil kira bahawa Sabah dan Sarawak itu telah lama berada di bawah penjajahan Inggeris. Kena ingat ya. Madam. Kenapa? Pen medium tak keluar. Pen saya tak keluar. Oh, saya garis-garis ni awak tak nampak lah ni? Tak. Okay. Saya ingat awak nampak sebab bila saya tengok kat sini dia nampak. Okay. Kalau saya buat begini nampak tak sekarang? Nampak. Ni nampak dah? Ni Betul ada. Okay, right.
Tadi saya tick dekat monitor 2. Sepatutnya saya tick dekat monitor 3 tadi baru dia nampak. Okey, tak apa. Dia sama je sebenarnya. Cuma bezanya saya garis dengan tak garis je. Okey. Yang keempat ni tadi, ini sudah. So kedudukan istimewa ni tadi yang saya tandakan bintang. Awak lambat sangat beritahu. Kalau beritahu awal tadi saya dah check dah. Ya. Saya lupa saya kena tanda pen dekat monitor 3. Saya tanda monitor 2, so that's why dia tak keluar. Okey, bahasa Melayu kan 152. Tadi saya beritahu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi negara, namun di Sabah dan Sarawak dia terkecuali. Kenapa? Kerana Sabah dan Sarawak tu dia dah lama berada penjajah Inggeris kan. Sarawak di bawah James Brooke, kemudian Sabah di bawah syarikat apa? Syarikat apa? Sabah di bawah syarikat Inggeris. Syarikat Inggeris apa? Cari balik ya. Dia bawah syarikat Inggeris di Sabah. Jadi dah lama dan kita bagi masa kepada Sabah Sarawak untuk perlahan-perlahan menerapkan bahasa Melayu dalam urusan rasmi mereka. Ya, sebab ada nanti yang bertanya pula kenapa Sabah dan Sarawak terkecuali. Sebenarnya Sabah dan Sarawak pun tidak terkecuali dengan perlembagaan ini, perkara 152 menetapkan bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Tetapi kita bagi masa kepada mereka ya untuk menyesuaikan. Lebih-lebih lagi di Sabah dan Sarawak ada pelbagai kaum, ada pelbagai suku ya dan menggunakan dialek yang berbeza. Jadi ada di antara mereka tak boleh bercakap pun dalam bahasa Melayu. That's why kita beri masa ya selepas kita mewartakan Perlembagaan Malaysia, kerajaan telah menetapkan bahawa bahasa Inggeris masih boleh digunakan di Sabah Sarawak dalam jangka masa 10 tahun selepas penyertaan dalam Gagasan Malaysia 1963. Okey, tik yang ketiga ni, bintang yang ketiga ni kan. Kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu, perkara 39. Okey. Kedudukan istimewa Raja Melayu, 9 orang Raja Melayu yang 2 yang dipertua. Termasuk apa? Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Raja-Raja Melayu. Yang di-Pertua mana? Mana yang di-Pertua? Kalau Majlis Raja-Raja Melayu masuk di-Pertua tak? Melaka masuk tak? Melaka tak ada Sultan lagi. Pulau Pinang tak termasuk. Ya? Hanya 9 orang Raja Melayu tu dah termasuk Negeri Sembilan ya, yang memakai gelaran yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Jadi kedudukan Raja-Raja Melayu ni tidak boleh dipertikaikan. Antaranya apa? Sebagai penaung kepada orang Melayu. Ya? Yang menjaga hak istimewa orang Melayu. Yang menjaga hal ehwal agama Islam. Sesuai dengan tugas dia sebagai ketua negeri bagi setiap negeri yang beraja dan ketua kerajaan, ketua negara bagi negeri, semua negeri di tanah Melayu. Ketua negara bagi negara Malaysia dan raja pula adalah ketua negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Ketua negeri bagi negeri yang tidak beraja adalah yang di Pertuan Agong. Ketua negeri bagi negeri yang beraja adalah Raja-Raja Melayu. Okey? Okey, saya balik semula pada tadi kaedah pindaan. Yang pertama tadi majoriti biasa ni maksudnya kalau kita ada 222, saya tuliskan ya, 222 ahli parlimen, dia dapat majoriti mudah biasa. Bagaimana? Berapa? Bahagi 2 berapa? 1 kan? Betul? Betul. Jom sekarang dapat 110 per 222. Okey, dia dah dapat majoriti mudah. Dah boleh ubah parlimen. Okey, dah boleh ubah perlembagaan. Okey, kalau dapat majoriti 2/3, dia kena dapat 148 daripada 222 ahli parlimen. Okey, itu maksud dia majoriti 2/3. Ya? Okey, yang ini sama juga. Majoriti 2/3 dan perkenan Majlis Raja. Majoriti 2/3 dan persetujuan yang di Pertuan Negeri Sabah dan Sarawak. Ini yang berkaitan dengan Sabah dan
Sarawak. Okey. Yang ke seterusnya ni, yang kedua, tiga, yang kelima adalah berkaitan dengan perisytiharan darurat di bawah perkara 150. Bagaimana darurat boleh diisytiharkan, ya? Dia ada peruntukan dalam perlembagaan. Okey. Yang ini sekadar pengetahuan awak je, keluaran perlembagaan pengikat perpaduan negara. Okey, yang ini biasanya, biasanya yang ini, tajuk yang ni ya, keluaran perlembagaan pengikat perpaduan negara. Okey, bagaimana keluaran perlembagaan ni boleh mengikat perpaduan negara? Yang ini keluar dalam soalan esei. Jadi, bagaimana awak bacalah. Baca yang ada dalam artikel ni. Nanti saya share kat awak artikel ni. Ya. Bagaimana keluaran perlembagaan mengikat perpaduan negara. Luhur tu maknanya suci. Kalau setiap orang hormat kepada perlembagaan, contohnya berkaitan dengan apa? Hak istimewa orang Melayu. Okey. Kaum-kaum lain tidak akan iri hati, tidak akan berdengki. Ya, kenapa orang Melayu mendapat hak istimewa dalam perlembagaan Malaysia dalam perkara 153? Kan? Kenapa? Jadi kita kembali kepada sejarah. Seperti mana saya beritahu tadi. Ya, kembali kepada sejarah, kita lihat balik sejarah tanah Melayu, sejarah kerajaan-kerajaan Melayu. Jadi memang wajarlah Malaysia ni memberi keutamaan kepada orang-orang Melayu dan juga kaum Bumiputera sebagai penetap asal, penduduk tetap di tanah Melayu, kan? Dan penduduk lain, kaum-kaum lain sebagai kaum yang mendatang ke tanah Melayu, namun atas dasar tolak ansur kita menerima mereka dengan tangan terbuka, ya, dalam kontrak sosial. Kita nama kontrak sosial yang telah termaktub dalam perlembagaan Malaysia, dan mereka juga mendapat hak yang sama, ya, seperti yang ditulis dalam seperti yang termaktub dalam perlembagaan Malaysia tadi yang saya tunjukkan tadi, yang ni kan, yang ni iaitu hak dan kebebasan asasi ni, setiap orang warga negara Malaysia tanpa mengira kaum mendapat hak yang sama. Contoh, hak untuk mendapat pelajaran. Semua kaum boleh dapat pelajaran. Semua kaum boleh berniaga, boleh memiliki harta. Ya? Dan kalau kita tengok pun yang dapat hak, yang memiliki harta yang banyak, pemilikan kepada equity saham dan juga bisnes perbankan dan sebagainya, peruncitan, semuanya berada di tangan kaum bukan Bumiputera. Ya, sebab tu pada tahun 1170-an Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad melancarkan dasar ekonomi baru. Ya, dasar jangka panjang 1970 hingga 1990. Salah satu daripada matlamatnya adalah membasmi kemiskinan, terutamanya dalam kalangan penduduk Bumiputera dan orang Melayu yang jauh ketinggalan dalam pelbagai bidang, termasuklah bidang pemilikan equity. Pemilikan tu equity, ya. Equity dalam bidang ekonomi dan juga saham. Ya. Itu yang Dr. Mahathir menubuhkan ASB, Amanah Saham Bumiputera, Amanah Saham Nasional, dengan memberi galakan kepada orang Melayu untuk membeli saham ni pada masa itu dengan kadar RM1 satu unit. Kan? Okey. Ini kena baca lah. Ya. Okey. Okey, kita lihat yang last sekali, slide yang akhir, iaitu keluhuran perlembagaan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan keluhuran perlembagaan? Luhur. Bagaimana perkataan luhur ni sangat penting sehingga ia boleh mengikat perpaduan rakyat Malaysia. Luhur, ya. Okey, keluhuran perlembagaan bermaksud ketinggian dan keagungan. Okey. Dan tadi saya tambah, luhur maksudnya suci. Perlembagaan tu sangat suci, murni. Tapi bukanlah ianya seperti kitab. Tak boleh diubah, boleh diubah. Kita dah belajar tadi kan bagaimana situasi perlembagaan boleh diubah mengikut 4 cara. 2/3 mendapat undi 2/3,
mendapat undi mudah, okey, mendapat 2/3 dengan perkenan yang Majlis Raja Melayu, mendapat 2/3 dengan perkenan yang di-Pertuan Besar yang di-Pertua Negeri Sabah dan Sarawak. Itulah 4 cara bagaimana perlembagaan boleh dipinda. Kan? Okey, antara ciri-ciri keluhuran, apa yang ada dalam keluhuran ni kita katakan perlembagaan tu sesuatu yang murni, yang suci, yang agung, yang tinggi, kan? Bagaimana? Okey, pertama, perlembagaan mengatasi kuasa yang di-Pertuan Agong. Apa maksudnya kuasa Pertuan Agong? Mengatasi kuasa yang di-Pertuan Agong. Maksudnya di sini ialah apa? Siapa boleh bagi pandangan? Nur Ain Alia. Apa maksud perlembagaan mengatasi kuasa yang di-Pertuan Agong? Boleh? Boleh buat tanpa boleh buat tanpa keputusan daripada Agong, atau kita tukar tu tanpa keputusan daripada Agong. Macam mana sekali lagi? Boleh kita tukar satu perlembagaan tu tanpa keputusan Agong. Menukar perlembagaan tanpa persetujuan Agong. Itu dah buat undang-undang baru dah tu. Bahaya tu. Undang-undang baru dah tu, salah tu. Maksud di sini apa? Saya boleh pergi pandangan lain. Salah tak apa. Orang yang bagi jawapan salah, at least dia mencuba menjawab. Nanti 2-3 kali salah, berikutnya jadi betul lah. Ya? Kita belajar memang dari kesalahan, don't worry. Salah tak apa. Janji bercakap, jangan cakap saya tak tahu madam. Tak tahu tu paling teruk lah. Paling teruk dalam sejarah seorang pelajar kalau menjawab bila madam tanya atau cikgu tanya jawab saya tak tahu madam. Itu susah tu. Kena kembali kepada jas 1 balik. Luqman, cuba jawab. Apa maksud dia mengatasi kuasa? Perlembagaan mengatasi kuasa yang di-Pertuan Agong. Apa dia? Sekejap Petik Swiss dulu ke? Taklah. Taklah apa dia? Macam mana tu? Bagi contoh bagaimana kita kata perlembagaan mengatasi kuasa yang di-Pertuan Agong. Kita tengoklah dari segi apa? Yang di-Pertuan Agong telah perlembagaan telah menetapkan yang di-Pertuan Agong ada fungsi dan peranan dia tersendiri. Jadi fungsi dan bidang tugas yang di-Pertuan Agong tu telah ditetapkan dalam perlembagaan. Itu maksud dia. Ya. Tugas dan kuasa yang di-Pertuan Agong telah ditetapkan, telah digariskan dalam Perlembagaan Malaysia. Bukan yang di-Pertuan Agong yang menggariskan apa yang dia nak buat, apa yang dia tak nak buat. Tetapi dia kena follow. Yang di-Pertuan Agong kena follow apa yang telah termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Contoh, pengisytiharan darurat di bawah 150. Betul? Pengisytiharan darurat di bawah perkara 150 Perlembagaan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong follow. Apa lagi? Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara Malaysia. Adakah Yang Pertuan Agong request nak jadi Yang di-Pertuan Ketua Negara Malaysia? Tidak. Tapi ianya telah termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong adalah sebagai Ketua Negara Malaysia dan Ketua negeri bagi negeri-negeri yang tidak ada raja. Itu telah termaktub dalam perlembagaan. Ya? Okey, bagaimana pula mengatasi kuasa parlimen? Mengatasi kuasa parlimen. Parlimen tu siapa? Parlimen tu tunggak kepada demokrasi berperlembagaan yang kita ada sekarang. Ada bangunan parlimen dekat KL sana kan, tempat ahli Dewan bersidang. Kalau kita tengok parlimen yang dah jawatan kuasa, kabinet, menteri-menteri yang dilantik, yang ada portfolio, yang tidak ada portfolio, termasuklah juga apa?
parti pembangkang pun boleh duduk dalam kerusi parlimen masing-masing kan. Itu parlimen, dan parlimen ni kena follow perlembagaan. Berapa kali bersidang, ya, apakah isu-isu yang boleh dibincangkan dalam parlimen, termasuklah apa, pembentangan keuangan, bajet keuangan tahunan, membentangkan isu rakyat, isu pilihan raya, kan, isu hak istimewa orang Melayu. Semua itu telah termaktub dalam perlembagaan. Itu maksud dia mengatasi kuasa perlembagaan. Mengatasi kuasa jemaah menteri, kabinet. Okey. Kerana apa? Jemaah menteri dan kabinet kena follow apa yang ada dalam perlembagaan. That's why kita kata, Madam dah bagi tahu, perlembagaan akan memberi satu garis panduan bagaimana negara ini hendak diperintah. Ya, negara kita adalah negara demokrasi berparlimen, beraja berperlembagaan. Itu nama negara kita sekarang. Negara kita berpegang kepada konsep kerajaan demokrasi berparlimen, beraja berperlembagaan. Jadi kita kena follow. Ya. Jadi menteri tak boleh buat undang-undang suka hati. Katalah dia kata, saya nak adakan pilihan raya dalam masa terdekat. Saya arahkan SPR, Perdana Menteri lah cakap macam tu kan. SPR buat kerja sekarang untuk penamaan calon, persempadanan dan sebagainya. Dia tak boleh suka-suka macam tu. Dia kena buat apa? Rujuk balik kepada perlembagaan. Untuk menjalankan pilihan raya, dia kena ada notis yang dikeluarkan. Notis untuk mengadakan pilihan raya dalam masa sekurang-kurangnya 3 bulan. Ya, 3 bulan notis tu dikeluarkan. Okey, mengatasi mahkamah. Kerana mahkamah ada satu bidang yang berasingan daripada perlembagaan. Perlembagaan berada di bawah majlis perundingan, sedangkan mahkamah berada di bawah majlis kehakiman. Dia tidak bertindan antara satu dengan lain. Tiap-tiap satu ada fungsi dia, dia tidak bertindan. Okey, undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan tidak sah terbatal. Ini yang Madam bagi tahu itu. Ya, ketertinggian dan keluhuran perlembagaan membolehkan undang-undang yang digubal bercanggah dengan perlembagaan terbatal secara automatik. Ya. Seterusnya, undang-undang negeri mesti selaras. Ini pun sama, berkaitan undang-undang juga. Contohnya, kita lihat negeri Selangor ada bawah parti pembangkang kan, bawah PKR kan. Kita sekarang bawah PKR. Dan kerajaan negeri buat undang-undang. Dan undang-undang itu tidak selaras ataupun bercanggah dengan perlembagaan. Jadi undang-undang itu akan terbatal dengan sendirinya. Ya. Dan yang akhir sekali, mahkamah ada kuasa untuk batalkan akta undang-undang yang bercanggah. Ini juga berkaitan dengan undang-undang di mana jika ada undang-undang yang digubal yang mengatasi perlembagaan, undang-undang tersebut akan dibatalkan. Mahkamah mempunyai kuasa untuk membatalkan undang-undang tersebut tanpa tanpa ada perbincangan lanjutan, ya, kerana mahkamah diberi kuasa untuk membatalkan undang-undang tersebut. Okey. Alright. Jadi sebagai rumusannya, sebelum kita pergi kepada contoh jawapan yang awak buat ya sekejap lagi, apa yang kita belajar hari ini sebenarnya adalah tentang pindaan perlembagaan. Ni ya, tentang pindaan perlembagaan. Perlembagaan itu walaupun sesuatu yang suci, yang luhur, yang tinggi, yang agung, namun ianya bukanlah sesuatu yang tidak boleh dipinda. Ya, ianya boleh dipinda tetapi mengikut syarat-syarat di sini. Ya, ada kaedah pindaan dia. Ya, bagaimana perlembagaan itu boleh dipinda. Okey. Dan apakah perkara-perkara penting dalam perlembagaan di sini? Madam dah tunjuk tadi. Antara perkara penting yang melibatkan kita semua sebagai rakyat, ya, agama Islam, kewarganegaraan, hak asasi manusia, kedudukan istimewa orang Melayu dan raja-raja Melayu, ya, dan juga bahasa Melayu. Okey? Dan last sekali, Madam tunjukkan yang ini, iaitu konsep keluhuran perlembagaan. Apa dia yang dimaksudkan dengan keluhuran perlembagaan? Okey? Maksudnya,
perlembagaan itu sesuatu yang tinggi, sesuatu yang suci, sesuatu yang murni, yang mengatasi badan pemerintah itu sendiri. Kerana apa? Pemerintah yang terdiri daripada kerajaan dan juga yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu juga memerintah mengikut undang-undang yang telah termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Okay? Alright? Jadi kalau untuk soalan STPM, tadi Madam tunjuk yang ini. Ya, biasanya kalau dia nak keluar, dia tak akan keluar sebiji tanya tentang kesucian, tentang kemurnian dan sebagainya. Apa dia masukkan dengan keluhuran, ya. Kalau keluar pun mungkin dalam soalan struktur lah kalau macam tu kan. Tapi kalau soalan esei dia akan kaitkan dengan yang inilah, ya. Keluhuran perlembagaan pengikat perpaduan negara. Bagaimana perlembagaan boleh mengikat atau menjadikan Malaysia sebuah negara yang bersatu padu. Ya, yang itu awak kena tengok ya. Okay, alright, saya akan stop recording dulu. Nanti kita akan pergi semula kepada saya akan pergi semula kepada soalan ya.